Hai, Assalamualaikum semua. Jadi untuk hari ini kita nak sambung kita punya tajuk jisim dan juga isi padu cecair. Hari ini kita nak tengok macam mana kita nak bahagi unit jisim dan juga isi padu cecair. Yang ini bahagian yang kedua. Okey, objektif kita pada hari ini ialah untuk cikgu nak semua murid dapat bahagi unit jisim atau isi padu cecair dalam pecahan dan perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit dengan betul. Okey, yang ni kita nak belajar dengan 2 digit lah. Okey, bahagi dengan 2 digit, dengan 1 digit. Okey. Baik, contoh yang pertama. Okey, ni contoh yang pertama. 0.3 kilogram bahagi 6 sama dengan berapa kilogram? Okey, baik. So, kita buat macam biasa. Kita buat bentuk lazim biasa sebab dia punya unit sama. Okey, unit dia sama. Just kita selesaikan macam biasa. So, 0.3 bahagi dengan 6. Okey, nombor kita ingat kalau melibatkan perpuluhan, kita perlu selesaikan nombor sebelum titik perpuluhan dahulu. Jadi, tengok nombor sebelum titik perpuluhan ialah sifar. Jadi, dalam sifar 6, sifar lah. Tolak sifar. Okey, kalau tak ingat sifar, tuliskan sifar dekat sebelah. Okey. Baik, sifar tolak sifar habis, tak ada. Okey, titik perpuluhan tu kita kena naikkan, kena pastikan selari. Okey, kemudian baru kita tengok nombor 3. Okey, nombor 3 ni dalam sifar 6 tak ada 3. Jadi kita letak sifar lah. Okey, sifar tolak sifar, jadi ada 3 baki. Baki ini baru kita letak sifar. Okey, sebab dia melibatkan perpuluhan. Jadi, kena letak sifar. Dia tak boleh ada baki. Okey, jadi sekarang nombor kita ialah 30. 30 yang paling hampir ialah 30 lah, memang 30. Jadi, 5 darab 6 sama dengan 30. Jadi, tolak 30 habis. Jadi, kita punya jawapan ialah 0.05 kilogram. Jangan lupa tulis unit. Okey, baik. Kalaulah jawapan nak dalam gram kan. Soalan tadi cikgu nak tukar kepada gram. Jadi 0.05 kilogram tadi awak tukarlah kepada gram. Jadi titik perpuluhan tu kita pindahkan pergi belah kanan 3 langkah. Jadi kita akan dapat 50 gram. Itu sekiranya soalan tu dia nak jawapan dalam gram lah, seandainya. Okey, faham tak? Yang mula-mula tadi cikgu tunjuk dia tidak melibatkan dia tak ada melibatkan penukaran unit. Sekarang ni kalau cikgu ubah sikit, cikgu tukar kepada gram. Okey, jadi kita hanya tukar je lah titik perpuluhan itu. Kalau nak tukar unit terus, maksudnya awak nak tukar unit dulu baru nak selesaikan soalan, itu pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi jawapan dia kalau dalam gram ialah 50 gram. Baik, contoh yang kedua, cikgu ada 11.7 liter bahagi dengan 15. Okey, sama dengan berapa liter? Okey, yang ni pun dia punya unit masih sama. Okey, jadi kita just letak dalam bentuk lazim. Okey, buat sifar 15. Macam mana buat sifar 15? Ingat tak lagi? Okey, buat sifar 1 dulu. Okey, buat sifar 1, tambahkan sifar dekat sebelah dia. Maksudnya sifar 10. Kenapa sifar 10? Sebab 15. 15, 1 tu dia punya nilai tempat ialah 10. Jadi 10, buat sifar 10 dan buat sifar 5 lah. Okey, kalau awak tak ingat sifar 10 tu, awak buat sifar 1 je lah. Lepas tu tambah je sifar kat belakang. Boleh juga. Okey, lepas tu tambahkan kedua-dua nombor itu. Okey, jadi 10 tambah 5, 15. Macam itulah. Okey. Kemudian selesaikan nombor sebelum titik perpuluhan. Yang paling hampir dengan 11 tak ada. Jadi sifar, tolak sifar. Baki 11. Jadi titik perpuluhan letak titik. Okey, kemudian baru turun 7. Okey, 117 yang paling hampir ialah 105. Okey, letak nombor 7 darab 15 sama dengan 105. Tolak, kita akan dapat baki 100 pula. Baki dia 12. Okey, dah tak ada nombor nak diturunkan. Jadi kita letakkan sifar dekat dia punya baki. Sekarang kita ada 120. 120 ada dalam sifar 15. Jadi 8 darab 15 dapat 120. Jadi habis baki, tak ada baki. Jadi unit dia ialah unit liter. Sebab soalan dia nak unit liter kan. Okey, seandainya
soalan ni cikgu tukar nak unit mililiter. Awak boleh selesaikan macam ni dulu, tak apa, tak ada masalah. Kemudian awak tukarkan unit liter kepada mililiter. Okey, jadi liter kepada mililiter kita kena darab dengan 1000. Jadi pindahkan titik perpuluhan belah kanan 1, 2, 3, 3 langkah. Letakkan titik perpuluhan kat belakang. Lepas tu letak kosong dekat belakang. Kosong pula, sorry, bukan kosong, sifar. Okey, jadi jawapan kita ialah 780 mililiter. Ini sekiranya soalan mahu dalam unit mililiter. Kalau dia tak mahu, just buat macam biasalah. Boleh tak kalau saya nak tukar unit dahulu, baru saya bahagi? Boleh, tak ada masalah. Yang itu lagi senang sebenarnya. Okey. Baik, soalan seterusnya. Cikgu dah letak dah sifir kat situ. Tak apalah. Okey, soalan seterusnya 82/5 kilogram bahagi dengan 24 sama dengan berapa kilogram? Okey, baik. Ini soalan ni melibatkan pecahan. 82/5 bahagi 24. Sama dengan berapa kilogram. Jadi bila melibatkan pecahan, okey, kita tak pandai nak bahagi pecahan dengan nombor bulat. Okey, kita tak belajar. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan. Okey, jadi 82/5, 2 bahagi 5 kita akan dapat 0.4. Okey, kita akan dapat 0.4. Ada 8 kat depan, jadi letak 8.4. 8.4. Okey, sekarang kita boleh bagi macam biasa. 8.4 bahagi 24. Okey, jadi buat sifir 24, buat sifir 20 dan sifir 4. Okey. Jadi tambahkan, kita akan dapat macam itulah yang keluar yang awal tadi tu. Lepas tu tengok nombor sebelum nombor 8, sebelum titik perpuluhan, sorry. Okey, jadi sifar, tolak sifar, jadi ada baki 8. Okey, letak titik 84. Ada tak 84? Tak ada. Yang paling hampir adalah 72. Jadi tolak 72 lah. Okey, ada baki lagi 12. Okey, letak sifar, jadi kita dapat 5 tolak 120. Okey, jadi kita dapat jawapan dia 0.35. Jangan lupa unit kilogram. Okey, boleh? Ke laju sangat? Takkan okey kan? Sekiranya okey, nak dalam gram. Okey, nak dalam gram senang, sangat senang kalau nak dalam gram sebab dia melibatkan pecahan. Jadi kalau dia melibatkan gram, awak hanya tukarkan 82/5 kilogram ni terus tukar kepada gram. Tukar unit dulu sebab kalau awak nak tukar kepada perpuluhan nanti takut kita banyak sangat step, banyak sangat langkah yang kita kena buat. Jadi terus tukarkan kepada gram. Okey, jadi 2/5 darab 1000 kita akan dapat 400. Jadi kita akan dapat 8400 lah sebab 8 kilogram sama dengan 8000. Okey. Baik, jadi terus bahagi dan kita akan dapat jawapan yang sama. Jawapan yang sama, maksud cikgu bukan jawapan yang sama lah. Dia kalau kita tukar unit tu, dia akan dapat jawapan yang sama lah. Okey. Baik, kita akan dapat 350 gram. Kalau awak nak guna cara yang pertama tadi, lepas tu baru nak tukar kepada gram pun tak ada masalah. Tapi yang ini cara yang ini lebih mudah lah untuk, terutama kalau melibatkan pecahan. Baik, itu saja cikgu rasa. Kalau ada apa-apa soalan tolong tanya cikgu. Ingat, kalau dapat baki, kalau nombor itu ialah nombor perpuluhan dan awak bahagi ada baki, tolong kira semula sebab kemungkinan besar awak ada buat kesalahan. Okey, dia memang takkan ada baki. Untuk tajuk jisim, isi padu cecair dan juga ukuran panjang memang tidak akan ada baki. Baik, itu saja. Terima kasih semua. Bye.